Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga, saya Ahmad Arif Aiman bin Muhammad Rauzan, bersama dua lagi sahabat saya iaitu Muhammad Syahir Adib dan Ahmad Ridwan, ingin membentangkan tajuk kerja khusus kami iaitu Ibnu Taymiyah, seorang tokoh falsafah Islam. Baiklah, kita terus kepada komponen-komponen ataupun elemen yang terdapat di dalam kertas kerja kami, iaitu mempunyai 3 bahagian topik yang utama. Yang pertama adalah biografi, mengandungi biodata, perjalanan kehidupan, kewafatan dan lain-lain lagi. Seterusnya adalah ulasan, yakni kita membahaskan tentang karya ataupun sumbangan daripada segi penulisan terhadap dunia Islam. Dan yang ketiga adalah sumbangan, yakni sumbangan beliau ataupun pengaruh beliau di dalam dunia Islam dalam bidang falsafah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada biografi Ibnu Taymiyah. Nama penuh beliau adalah Syekhul Islam Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Abdul Salam bin Abdullah bin Abil Qasim Al-Khudri An-Namiri Al-Harani Ad-Damshiqi Al-Hambali, atau beliau lebih dikenali dengan panggilan Ibnu Taymiyah. Beliau lahir di desa Harran pada 22 Januari tahun 1263 Masihi bersamaan dengan 10 Rabiul Awal pada hari Isnin tahun 661 Hijrah. Datuk beliau pula ialah Imam Majduddin. Beliau merupakan seorang pengikut mazhab Hanbali. Beliau telah mempunyai sejumlah karya. Beliau juga merupakan seorang ulama yang faqih dalam bidang fiqh, hadis, ilmu usul serta ilmu nahwu. Nasab beliau berujung pada kabilah Arab Qaisiyah dari Bani Numair bin Amir bin Sya'sya'ah dari Qais Ailan bin Mudar. Ada pula yang mengatakan dari Bani Sulaim bin Mansyur dari Qais Ailan bin Mudar. Seterusnya kita pergi kepada kehidupan beliau. Beliau telah berpindah ke Damaskus, Syria ketika beliau berumur 7 tahun, yang mana ketika itu merupakan kedatangan tentera Mongol. Manakala ayah beliau pula iaitu Syekh Shihabuddin Abdul Halim merupakan seorang ulama yang dikira sebagai ulama yang terkenal di zamannya. Beliau pernah menjadi guru besar serta pemimpin sebuah madrasah di Sukaria dan beliau juga dibesarkan di sana. Kemudian, di antara guru-guru yang pernah Imam Ibnu Taymiyah ini berguru iaitu Imam Syamsuddin Al-Maqsidi, iaitu seorang mufti pertama mazhab Hanbali di Syria, yang mana beliau mempunyai 200 orang guru, iaitu Imam Abi Al-Yasar, Imam Kamal bin Abdu, Imam Majdu bin Asakir, Imam Ahmad bin Abi Al-Khair, Imam Qasim bin Arbali, Syekh Imam Fakhruddin bin Bukhari, Imam Kamal bin Abdul Rahim, Imam Qasim bin Ala'an, Imam Ahmad bin Syaibaan dan lain-lain lagi. Murid-murid beliau pula adalah di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan Imam Abul Fida' bin Ismail Al-Kathir, yakni Imam Ibnu Kathir. Beliau telah mengikuti pengajian kitab Musnad Imam Ahmad beberapa kali dan juga telah mengikuti pengajian kitab hadis Sunan As-Sittah serta mengikuti pengajian kitab Mu'jam At-Tabrani Al-Kabir. Beliau telah menghafaz Al-Quran serta menguasai ilmu fiqah dan mempelajari bahasa Arab daripada Imam Ibnu Abdul Qawi. Kemudian dilanjutkan kepada perjalanan hidup beliau. Ketika beliau berumur 17 tahun, beliau telah diberi peluang oleh gurunya iaitu Imam Syamsuddin Al-Maqdisi untuk memberikan fatwa kerana beliau merupakan seorang murid yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat hafalannya, senang memahami sesuatu pelajaran dengan senang serta banyak pengetahuannya. Beliau juga telah terlibat dalam perang antara Mongol dan Syria. Beliau telah bergabung dengan tentera Syria Mesir dan telah beroleh kemenangan. Beliau juga telah dipenjarakan sebanyak 4 kali. Setelah dibebaskan daripada tahanan yang pertama, beliau telah tinggal di Kairo, lalu dipenjarakan oleh Sultan Baybar Al-Jaishankir dan diasingkan di Alexandria kerana mengkritik terhadap pandangan Sufism di Mesir.
Kemudian selepas dibebaskan, beliau kembali berdakwah di Kairo dan menjadi penasihat Sultan Nasir Muhammad bin Qawun. Pada tahun 1318, Sultan telah mengirimkan sepucuk surat dengan menyuruh beliau jangan lagi berfatwa dengan fatwa yang bertentangan dengan mazhab Hanbali. Beliau telah menolak anjuran Sultan tersebut, lalu telah dipenjarakan lagi di benteng Damaskus selama 5 bulan 18 hari. Beliau telah dibebaskan oleh Sultan Nasir pada 9 Februari tahun 1321. Beliau juga telah ditahan kali yang terakhir semasa fatwa beliau tentang soal ziarah kubur. Beliau telah ditahan bersama dengan murid beliau yang setia iaitu Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi pada tahun 1326. Akhir sekali kita pergi kepada kewafatan Ibn Taymiyah, yang mana syahidnya Imam Ibn Taymiyah ini di Damaskus pada tahun 728 Hijrah. Dan semoga Allah merahmati beliau atas jasa-jasa beliau dalam memperjuangkan Islam meskipun hidup beliau penuh dengan rintangan, cabaran, hidup dalam tahanan, cacian serta makian. Bahkan diteruskan juga cacian dan makian itu kepada beliau sehinggalah ke hari ini. Wallahu a'lam. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ulasan karya Ibn Taymiyah, karya beliau telah mencapai lebih kurang 4,000 naskah dengan 300 jilid, yang mana kitab beliau yang popular iaitu Ar-Rad ala Al-Mantiqiyin, iaitu menolak pendapat golongan ahli mantik. Kandungan kitab tersebut telah menolak pemikiran ahli falsafah Yunani yang mempengaruhi pemikiran manusia melalui teori logika matematik. Kitab ini sebanding dengan karya Imam Al-Ghazali iaitu kitab Tuhfatul Falasifah. Jika kandungan kitab Imam Ghazali menghentam pemikiran-pemikiran ahli falsafah Yunani dan mengolahnya dan menyesuaikannya dalam pemikiran Islam, tetapi Imam Ibn Taymiyah telah membangkitkan semangat berfikir Islam secara murni. Kitabnya tidak dicetak hanya sekali, iaitu di negara India. Seterusnya, antara karya-karya yang lain yang terkenal juga ialah Ikhtiyaratul Fiqhiyati, Kitabul Iman, At-Tawassul wal Wasilah, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahi Ra'i wal Rayah, Bayan Ad-Dalil ala Batlani At-Tahlil, As-Sarim Al-Maslul ala Syata'im Ar-Rasul, Majmu'ah Al-Fatwa, Al-Furqan baina Awliya Allah wa Awliya Asy-Syaitan, Al-Jawab As-Sahih liman badal Ad-Din Al-Masih, dan lain-lain lagi. Melalui ulasan karya beliau hanya berpegang kepada sumber-sumber kebenaran ataupun dari sudut teori falsafah Ibn Taymiyah. Beliau hanya berpegang kepada sumber-sumber kebenaran, nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ibn Taymiyah mengkritik para ahli falsafah yang berpegang kepada konsep akal 10, iaitu Ma'qul al-Ashrah. Ia dianggap bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka yang menggunakan konsep akal 10 ini, ia dianggap sebagai bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau melabel ahli falsafah syirik. Ahli falsafah itu syirik melebihi orang Arab jahiliah dan lebih kafir dari orang-orang yang kafir, yakni Yahudi dan Nasrani. Beliau juga membidas para filsafah Yunani yang menyatakan akal ialah jauhar, iaitu berdiri dengan sendiri, dengan menyatakan bahawa akal ialah arad minal arad, suatu sifat dari sifat manusia. Itu ialah pegangan Ibn Taymiyah terhadap akal. Akal itu ialah arad minal arad, iaitu suatu sifat dari sifat manusia. Pada bab sumbangan dan pengaruh Ibn Taymiyah dalam falsafah ilmu, Ibn Taymiyah mengkritik sarjana ilmu kalam yang menolak fakta-fakta sains yang dikemukakan oleh ahli falsafah. Ini menunjukkan bahawa beliau bukanlah menolak falsafah secara total, sama ada falsafah Yunani atau falsafah Islam.
hanya falsafah yang berkaitan dengan metafizik sahaja yang beliau tentang dan tolak secara keras. Adapun ilmu falsafah yang lain seperti matematik, sains, geografi, beliau mengakui kebenarannya dan kehebatan ilmu falsafah tersebut. Ibn Taymiyah bersungguh-sungguh menghurai dan mengkritik falsafah Islam al-Mashishiyah dan idea falsafah yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis dalam setiap penulisannya. Terdapat banyak penulisan beliau yang mengkritik hebat idea-idea falsafah, antaranya kitab Darut Ta'arud Al-Aqlu wan Naqlu, Al-Raddu ala Mantiqiyah, Naqdi Mantiq, Bughyal Al-Murtad, An-Nubuwat dan Risalah Safadiyah. Selain itu, Ibn Taymiyah berusaha keras membersihkan amalan umat Islam daripada segala khurafat bid'ah syirik melalui penulisan dan fatwa beliau yang telah dikumpulkan oleh pendukung manhaj beliau yang dikenali sebagai Abdul Rahman. Kitab yang dimaksudkan adalah kitab Majmu' Fatawa yang mengumpulkan semua fatwa-fatwa beliau yang mengkritik amalan-amalan para sufi falsafi dan teguran beliau terhadap mereka. Seterusnya, Ibn Taymiyah sangat gigih dalam membersihkan pemikiran falsafah Yahudi dan golongan wujudiyah yang mendatangkan teori penyatuan antara Tuhan, alam dan manusia atau istilahnya hulul wal ittihad. Pada bab kritikan terhadap Ibn Taymiyah, beliau telah dikritik hebat oleh ramai ulama, sama ada daripada ulama sezaman dengannya atau ulama terkemudian. Antara isu-isu semasa yang selalu dikritik adalah berkaitan kenyataan Ibn Taymiyah dalam menetapkan jihad terhadap Allah Ta'ala. Ini telah beliau nyatakan dalam kitab beliau Risalah Hamawiyah, dan perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kursi itu di hadapan arash dan ia kursi merupakan tempat letak kaki Tuhan. Itu adalah kalam Ibn Taymiyah yang boleh membawa kepada terkeluarnya daripada akidah Islam yang sebenar. Perkataan beliau yang gemar menyifatkan zat Allah dengan sifat khabariyah serta menyatakan Allah berjihad ini telah dikritik oleh ramai ulama. Antaranya Syekh Yusuf Nabhani yang berkata dalam kitab beliau Syawahid Al-Haq, ungkapan ini jelas menunjukkan akidah beliau Ibn Taymiyah dalam menetapkan lafaz jihad bagi Allah, sedangkan para salafus soleh tidak pernah mengungkapkannya. Ini jelas menunjukkan berlaku pertembungan antara dakwaannya yang mengikut manhaj salaf. Seterusnya, kritikan yang diberikan kepada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah turut dikritik oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Ad-Dur Al-Kaminah berkaitan kenyataan sifat khabariyah. Para ulama telah menggelarkan Ibn Taymiyah sebagai tajsim berdasarkan apa yang telah beliau tulis di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah, Al-Hamawiyah dan lain-lainnya. Sebagai contoh, beliau berpendapat bahawa tangan, kaki, betis dan wajah adalah sifat hakiki bagi Allah dan Allah beristiwa di atas arash dengan zatnya. Ini antara kritikan yang diberikan terhadap Ibn Taymiyah. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.